Forum Remaja Pencetus Kecemerlangan Diri, Forum Remaja Jendela Kematangan Minda, Forum Remaja Pintu Kesuburan Rohani, Forum Remaja Kunci Masyarakat Bervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perdana sebagai pembuka bicara. Bertemu kita dalam arena perdana buat sekian kalinya bagi mendiskusikan isu global yang sekarang ini sedang hangat diperkatakan. Aiman kata, Aiman tak kisah. Mawi kata, aduh Saleha. Ipin kata, betul-betul-betul. Tetapi masyarakat kita pula berkata, aduh remaja. Kami akan membawa mauduk bicara yang berbunyi masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Persoalan yang timbul di ruang legar pemikiran kita, apakah yang menyebabkan masalah pergaulan bebas terus melanda bagai tsunami di negara kita ini, dan apakah langkah signifikan yang harus diambil bagi membendung penularan gejala ini? Oleh itu, segala persoalan akan kita rungkai dan kupas dalam forum kita pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan, bak kata pujangga, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, lebih molek saya rasa jika saya memperkenalkan setiap seorang ahli panel kita. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nurul Syazwani binti Hashim selaku pengurusi forum kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya iaitu panel kita yang pertama, Saudari Nur Nadira yang memegang jawatan sebagai penolong pengurusi Majlis Perwakilan Pelajar di Kolej Matrikulasi Johor. Apakah kabar saudari? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Seterusnya, kita beralih kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu yang nampak pemalu tetapi bijak berkata-kata, iaitu Saudari Nur Atika Sofia yang memegang jawatan sebagai pengurusi pembimbing rakan sebaya di Kolej Matrikulasi Johor. Apa khabar saudari? Saya baik-baik sahaja. Saudari moderator, apa khabar? Terima kasih Saudari Nur Atika. Saya sihat sahaja. Baiklah, sebelum kita menjelajah dengan lebih jauh, sebagai permulaan, mengikut Kamus Dewan edisi ketiga, remaja merupakan seorang yang memulai meningkat dewasa. Disebabkan itu, golongan remaja juga tergolong dalam kalangan golongan yang berdarah muda dan mudah terpengaruh. Oleh itu, sekarang, marilah kita sama-sama menelusuri pendefinisian makna, konsep dan pendapat ahli-ahli panel kita terhadap gagasan kata pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Sekarang, kita akan dengarkan pandangan daripada Saudari Nur Nadira. Saudari, boleh anda jelaskan apa pendapat anda terhadap maksud tersirat di sebalik lembayung kata masalah pergaulan bebas dari konteks Islam? Sila jelaskan. Terima kasih kepada saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Takrif pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang melewati batas kewajipan, tuntutan, aturan, syarat dan juga agama. Takrif pergaulan bebas ini diambil dari kata pergaulan yang bermaksud proses interaksi antara individu atau individu yang berkelompok, iaitu kumpulan remaja. Manakala bebas membawa maksud terlepas daripada kewajipan, tuntutan dan juga norma agama. Seperti yang kita ketahui, para pemimpin negara sering mengatakan bahawa golongan remaja merupakan aset penting dalam menjamin perkembangan dan pembangunan negara di masa hadapan. Menurut World Health Organization (WHO), remaja adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 24 tahun. Walau bagaimanapun, remaja akan melalui satu zaman yang mencabar di mana remaja akan melalui peringkat storm and stress, iaitu masa yang penuh kekeliruan, kesedihan dan konflik. Pada peringkat ini, remaja akan mula mencari identiti dan mula membina konsep kendiri. Dalam erti kata lain, pergaulan bebas memberikan impak yang negatif kepada golongan remaja.
Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Nadirah atas penerangan terhadap konsep pergaulan bebas sebentar tadi. Sudah terang lagi bersuluh bahawa Islam telah menggariskan cara pergaulan tersendiri dan saya juga yakin bahawa bukan Islam sahaja tetapi agama-agama lain juga melarang penganut-penganutnya untuk melakukan pergaulan bebas melampaui batas. Baiklah, kita teruskan lagi forum kita dengan mendengar pendefinisian makna dan konsep daripada ahli panel kita yang kedua. Saudari, bolehkah saudari terangkan apa yang anda ingin kongsi bersama hadirin di hadapan tentang makna pergaulan bebas? Silakan saudari. Terima kasih saudari Morisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam meniti era pasca merdeka ini, pergaulan bebas dianggap sebagai perkara biasa dan normal terutamanya dalam kalangan remaja. Norma baharu yang wujud ini disebabkan oleh pengaruh budaya barat yang sememangnya bercanggah dengan agama selaras dengan budaya hedonisme yang dibudayakan oleh remaja pada masa ini. Hadirin sekalian, menurut Kamus Pelajar edisi kedua, pergaulan diberi konotasi sebagai hal bercampur atau bergaul dengan orang lain, manakala bebas diberi denotasi sebagai tidak dihalang atau tidak disekat-sekat melakukan sesuatu. Pergaulan atau ikhtilat dalam Islam pula membawa maksud pergaulan atau percampuran antara lelaki dan wanita ajnabi di satu tempat yang ini berlaku interaksi dalam bentuk perbuatan di antara seseorang dengan yang lain, iaitu hanya berlaku di antara 3 orang atau lebih. Pergaulan bebas meliputi pelbagai perkara, bukan sahaja antara lelaki dan perempuan, yang akhirnya terjerumus dengan salah laku seks ataupun zina. Malah, pergaulan bebas remaja juga terjerumus kepada kes buli, dadah, gejala vandalisme dan lain-lain lagi. Terima kasih diucapkan atas penerangan yang telah disampaikan sebentar tadi. Bak kata pepatah, setiap penyakit pasti ada penawarnya. Oleh itu, dalam konteks ini, jika ada sebab, pasti ada kesannya. Sama kesan baik maupun kesan buruk. Tetapi, saya begitu yakin masalah pergaulan bebas lebih banyak kemudaratan berbanding kemaslahatan kepada kita semua. Tanpa membuang masa, marilah pula kita sama-sama mendengar faktor-faktor berlakunya pergaulan bebas di negara kita. Saudari Nur Nadirah, bolehkah anda terangkan apakah faktor yang menyebabkan pergaulan bebas ini semakin menjadi-jadi pada hari ini? Baiklah. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang sewajarnya kerana ibu bapa merupakan penjaga dan juga pelindung kepada anak-anak mereka. Oleh itu, antara faktor yang menggalakkan golongan remaja melakukan pergaulan bebas adalah ibu bapa yang kurang memerhatikan tingkah laku atau sikap anak-anak itu sendiri. Kebanyakan, seperti mana yang kita tahu, kebanyakan ibu bapa sibuk bekerja dan tidak mempunyai masa untuk diluangkan bersama anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan anak-anak merasa janggal jika hendak memberitahu atau menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan diri mereka. Sebagai contoh, mereka menghadapi masalah terhadap pelajaran, kawan maupun kehidupan mereka. Kesannya mereka memilih untuk mendiamkan diri. Selain itu, mereka lebih selesa bercerita kepada orang yang sebaya dan sejiwa dengan mereka. Hal ini juga menyebabkan mereka merasa tertekan dan membuat sesuatu perkara yang berada di luar jangkaan. Sehubungan dengan itu, ibu bapa yang kurang menekankan pendidikan agama terhadap anak mereka juga merupakan salah satu faktor pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Hal ini kerana Islam mengajar kita untuk menjaga batas antara lelaki dan perempuan yang bukan ajnabi. Hal ini dapat mengelakkan daripada lelaki dan perempuan bersentuhan dan melakukan perkara yang dilarang sama sekali di dalam Islam. Saya ingin menyatakan beberapa dalil yang boleh dikaitkan untuk menjadi bukti bagi mengukuhkan lagi pernyataan yang diberikan. Pergaulan bebas yang dinyatakan dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31 bahawa hendaklah kita menjaga pandangan mata dalam pergaulan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kaum lelaki dan kaum perempuan untuk menahan pandangan. Sebagaimana firman Allah yang membawa maksud,
Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Dua ayat di atas mengisyaratkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan lelaki-lelaki mukmin dan perempuan muslimah agar menahan pandangannya. Hakikat perintah ini mengandungi hukum wajib. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa yang demikian itu lebih suci dan lebih bersih bagi kehidupan mereka. Dalil kedua pula ialah daripada surah Al-Isra ayat 17 yang membawa maksud, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang para hamba-Nya daripada melakukan zina dan juga perkara yang membawa dekat kepada zina seperti sebab-sebab dan seruannya. Daripada Abu Hurairah, sabda Rasulullah SAW yang membawa maksud, sesungguhnya Allah telah menetapkan bahagian zina untuk setiap anak Adam. Dia akan mendapatkannya dan tidak boleh dihindari. Maka zina mata dengan melihat, zina lidah dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan merasakan syahwat. Sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jelaslah maksud jangan mendekati dalam Al-Quran menunjukkan bahawa semua sarana yang membawa kepada zina seperti pandangan mata, sentuhan dan berhalwat adalah haram dan dijauhi walaupun dikira sebagai dosa-dosa kecil. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Nadira atas penerangan sebentar tadi. Sekiranya masalah ini dibiarkan begitu sahaja, ini akan mengakibatkan institusi kekeluargaan runtuh. Walaupun keluarga merupakan sebuah kelompok yang kecil, tetapi keluarga juga mampu melahirkan seorang insan yang sempurna jika dididikan yang diberikan adalah baik. Hal ini kerana setiap insan dilahirkan daripada sesebuah keluarga. Terpulanglah kepada keluarga tersebut sama ada ingin mencorakkan anak-anak mereka ke lembah kemuliaan atau ke kancah keinaan. Hadirin yang saya kasihi sekalian, sekarang marilah pula kita mendengar pendapat daripada saudari Nur Atika Sofia mengenai pergaulan bebas. Saya lihat saudari dari tadi seolah-olah tidak sabar untuk melontarkan pendapat. Baiklah saudari, bolehkah saudari perjelaskan apakah faktor yang menyebabkan pergaulan bebas ini semakin menular dalam kalangan remaja? Ya, sudah pasti saudari pengerusi. Sejak akhir-akhir ini, kes yang melibatkan pergaulan bebas dalam kalangan remaja semakin membimbangkan, khususnya dalam kalangan remaja Muslim dan Muslimah. Apa yang menyedihkan lagi adalah fenomena terjadi dalam kalangan bangsa Melayu dan beragama Islam. Penularan gaya hidup barat ini menjadi ikutan dan kebanggaan generasi muda alaf baru. Apa tidaknya, hampir setiap hari didada akhbar seperti Harian Metro, Kosmo, Berita Harian, Utusan Malaysia dan sebagainya, kisah-kisah seperti ritual seks di pantai, pesta minum arak, gadis top up, pengakuan gadis hilang dara, peristiwa ditangkap basah dan sebagainya menjadi paparan umum masyarakat. Golongan muda-mudi kini tidak lagi segan silu mendedahkan tubuh mereka sehingga berani memaparkan aksi dalam video klip di internet. Sidang hadirin yang dihormati, saya berani menegaskan bahawa faktor utama berlakunya pergaulan bebas ini adalah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan individu yang paling rapat dengan remaja selain daripada ibu bapa. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja lebih banyak menghabiskan masa mereka bersama rakan-rakan di sekolah berbanding di rumah. Dalam hal ini, dapat kita saksikan bahawa rakan sebaya memainkan peranan yang dominan dalam mempengaruhi sikap dan tingkah laku remaja. Sama ada menjadi remaja yang bertauliah ataupun remaja yang rosak akhlaknya.
Rakan sebaya yang baik akan mengajak serta mempengaruhi remaja ke arah perkara-perkara yang berfaedah. Namun begitu, rakan sebaya yang bermasalah rakan sebaya yang juga terlibat dalam masalah sosial sering berjaya mempengaruhi rakan yang lain kerana usia yang hampir sama membolehkan kepercayaan diperolehi dengan mudah. Rakan sebaya yang berkongsi masalah menyebabkan remaja merasakan rakan adalah orang yang paling memahami dirinya dan mengetahui jalan penyelesaian yang terbaik, sedangkan tidak semuanya berkeadaan begitu. Hadirin, umum sedia maklum bahawa remaja yang kebanyakannya gemar berkawan secara berkumpulan juga didapati mudah mengikut ajakan rakan sebaya agar mereka mudah diterima dalam kumpulan. Remaja mahu dikatakan mudah mengikut arus perubahan yang ditunjukkan oleh rakan-rakan walaupun ada kalinya mereka telah mengetahui keburukan perlakuan tersebut. Namun, remaja masih melakukannya kerana ingin mendapatkan kepercayaan daripada rakan-rakan. Hal ini sudah pasti menyebabkan remaja sanggup melakukan segala perkara demi memenuhi hasrat dan kehendak diri sendiri sehingga sanggup melanggar segala larangan agama. Tambahan pula, mereka sering keluar bersama dan meluangkan masa bersama tanpa tujuan yang bermanfaat. Lebih-lebih lagi, mereka yang keluar berdua-duaan yang berlainan jantina. Perkara ini boleh menjerumus kepada maksiat. Di sini ingin saya selitkan sebuah hadis yang bawa maksud. Ingatlah bahawa tidaklah seorang lelaki itu berhalwat dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi dan Al-Hakim. Dari Ibnu Abbas juga berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang lelaki berdua-duaan iaitu berhalwat dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Sudah terang lagi bersuluh, memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa rakan sebaya merupakan faktor dominan berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan remaja, terutamanya dalam kalangan remaja Muslim dan Muslimah. Saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saya ucapkan atas lontaran idea-idea yang bernas lagikan rasional sebentar tadi. Buat hadirin sekalian, sememangnya benar apa yang diperkatakan sebentar tadi bahawa kini budaya barat sedang bermaharajalela di negara kita. Malah budaya ketimuran pula seolah-olah hilang entah ke mana. Jika tidak mustahilah sekarang ini Perdana Menteri mengeluarkan slogan pandang ke timur, bukan sahaja memandang kemajuan ekonomi negara-negara maju tersebut tetapi juga untuk melihat cara mereka bekerja dan membentuk sebuah masyarakat yang proaktif dan dinamik, tidak mengira usia dan pangkat. Tidak begitu, saudari? Ya, saya bersetuju dengan moderator. Mungkin ada lagi faktor-faktor yang boleh kita ketahui selain yang telah diberitahu oleh dua panel kita sebentar tadi. Saudari Nadira, ada penambahan untuk faktor? Ya, saudari moderator. Di sini saya juga ingin mengatakan bahawa kemunculan media sosial juga menyebabkan isu pergaulan bebas ini semakin memudaratkan. Media sosial yang terlalu meluas juga menyebabkan masyarakat sangat mudah terdedah kepada pelbagai maklumat. Internet sememangnya mengubah pemikiran manusia di seluruh dunia. Internet juga menjadi sangat berpengaruh kepada seseorang berbanding dengan media yang lain. Ini adalah disebabkan oleh sifatnya yang dapat melepasi sempadan negara iaitu sukar disekat, ditapis dan dihalang. Selain itu, bahan-bahan lucah dapat memasuki negara dengan mudah. Rancangan-rancangan yang disiarkan di televisyen memaparkan adegan-adegan seks. Media cetak seperti majalah-majalah berbentuk hiburan juga memberi kesan yang negatif. Banyak majalah memaparkan gambar-gambar artis barat dan kelakuan dan gaya mereka yang tidak sesuai untuk diamalkan dengan negara Islam. Walaupun pengetahuan kini berada di hujung jari sahaja, namun tidak semuanya sesuai untuk diketahui oleh masyarakat. Masalah keruntuhan akhlak, termasuklah pergaulan bebas adalah berpunca daripada maklumat-maklumat
tanpa sepadan yang diperolehi oleh masyarakat. Sebagai golongan yang masih belum mampu untuk menapis maklumat dengan rasional, seseorang yang belum cukup umur akan terpengaruh dengan keseronokan yang dipamerkan serta mengambil keputusan untuk berpasangan serta terlibat dalam pergaulan bebas ini. Bukan Soekarno sahaja yang pernah bermadah beri penting golongan muda, tetapi tokoh Islam tersohor iaitu Prof. Dr. Yusuf Al-Qadrawi juga pernah bermadah yang berbunyi, sekiranya kita hendak melihat wajah negara kita di masa hadapan, lihatlah generasi muda pada masa kini. Sekiranya golongan muda kita tergolong dalam kalangan yang baik-baik belaka, nescaya wajah negara kita akan terus bersinar. Tetapi jika di sebaliknya, bersedialah satu kemungkinan buruk yang akan berlaku. Kata-kata tersebut memang jelas menunjukkan kepada kita bahawa golongan remaja merupakan aset kepada sesebuah negara. Hadirin yang saya kasihi sekalian, sekarang marilah kita mendengar kesan sekiranya pergaulan bebas dalam kalangan remaja terus berlaku di Malaysia daripada ahli panel yang pertama pada hari ini. Baiklah, sila nyatakan kesan yang ingin anda kongsikan bersama-sama. Silakan saudari. Baiklah saudari moderator, sidang hadirin yang hormati. Pergaulan bebas dapat memberikan impak yang negatif kepada golongan remaja. Antara impak yang dapat kita lihat pada masa kini ialah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja lebih mudah berkawan dengan individu-individu yang lebih tua daripada mereka, sekaligus menyebabkan diri mereka dipengaruhi dengan lebih mudah. Sebagai tamsilnya, terdapat ramai remaja yang terlibat dengan kumpulan-kumpulan yang tidak berfaedah seperti mat rempit dan gangster. Keadaan akan menjadi semakin tenat apabila mereka sudah mula berani melawan dan memberontak apabila diberi teguran. Selain itu, golongan remaja mudah terdedah kepada perkara yang tidak berfaedah seperti pengambilan dadah dan alkohol secara kerap untuk melepaskan segala tekanan perasaan dan lari dari segala masalah. Keruntuhan akhlak remaja juga menyebabkan maruah keluarga jatuh dan tercemar. Hal ini dikatakan sedemikian kerana masyarakat akan menuding jari ke arah ibu bapa kerana salah mendidik anak-anak, sedangkan ibu bapa telah memberikan pendidikan yang sebaiknya. Implikasinya, ibu bapa perlu menanggung malu atas perbuatan anak-anak mereka yang melakukan sesuatu tanpa memikirkan kesannya bagai menconteng arang di muka keluarga itu. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih atas pencerahan yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Saya amat bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh panel pertama kita. Tanpa membuang masa, marilah pula kita mendengar kesan seterusnya daripada panel kedua. Nampaknya saudari panel kedua kita sangat teruja dan bersemangat untuk berkongsi pendapatnya. Silakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Jika kita menelusuri dengan lebih mendalam lagi, pergaulan bebas ini telah menjadi lorongan ke arah berlakunya zina dalam kalangan remaja. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas akan menjalinkan hubungan di luar tabi'i. Hal ini menyebabkan berlaku banyak isu tentang remaja perempuan mengandung sebelum berkahwin. Dalam situasi tersebut, remaja yang hilang pegangan agama akan menjadi tidak berperi kemanusiaan, lalu meninggalkan anak yang baru dilahirkan di tempat-tempat seperti tandas awam, tong sampah, tepi longkang dan sebagainya. Bukan itu sahaja, remaja juga akan berkecenderungan ke arah menggugurkan bayi kerana ditakut dimarahi oleh ibu bapa mereka. Tanpa disedari, perbuatan ini dianggap sebagai membunuh kerana telah membunuh satu nyawa yang tidak bersalah. Hadirin sekalian, nukilan daripada Keratan Akhbar Berita Harian pada muka surat 3, sebanyak 17,303 anak luar nikah didaftar pada tahun 2009. Walaupun laporan JPN dan JKM tidak pernah menyatakan umur sebenar ibu-ibu yang melahirkan anak di luar nikah ini. Kejadian ini seharusnya sudah lebih dari cukup untuk membuka mata masyarakat
bahawa salah laku seksual atau lebih tepatnya kejadian zina semakin merebak termasuk di kalangan remaja Melayu. Sebahagian besar daripada mereka yang terlibat dalam gejala seks luar nikah adalah di kalangan kumpulan remaja di institusi pengajian tinggi IPT dan juga di sekolah menengah. Ini merupakan satu kejadian yang sangat menggerunkan kita semua. Gejala ini berlaku bermula daripada pergaulan bebas yang tiada batas sempadan antara lelaki maupun perempuan dan lama kelamaan mengundang ke arah berlakunya zina. Setakat ini sahaja saudari pengerusi hujah saya tentang impak pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna sebentar tadi. Pepatah barat ada menyatakan di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Untuk melahirkan golongan remaja yang mempunyai akhlak yang terpuji, langkah-langkah yang signifikan dan dinamik perlu diambil bagi menangani masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja daripada terus menular. Oleh itu, panel kita yang pertama nampaknya beliau tidak senang duduk kerana terlalu teruja untuk berkongsi hujahnya. Baiklah saudari, bagaimanakah cara yang boleh kita lakukan bagi menyelesaikan masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja pada hari ini? Baiklah, tiada penyakit yang tiada penawarnya, tiada masalah yang tiada jalan penyelesaiannya. Antara langkah signifikan bagi mengatasi isu pergaulan bebas ini ialah ibu bapa perlu menerapkan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi, kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sebagai tamsilnya, ibu bapa mengajar anak-anak mereka untuk menutup aurat dan menjaga batas antara lelaki dan perempuan bagi menghindari perbuatan maksiat yang bermula daripada pergaulan bebas ini. Di samping itu, ibu bapa perlu meluangkan lebih banyak masa bersama anak-anak. Hal ini akan menjadikan hubungan kekeluargaan menjadi rapat, sekaligus menyebabkan anak-anak lebih selesa untuk berkongsi segala masalah dan meluahkan perasaan mereka. Maka, isu ikhtilat antara remaja ini dapat ditapis. Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita sebentar tadi. Memang tidak disangka lagi, ibu bapa memainkan peranan yang sangat dominan dalam menangani isu pergaulan bebas. Ibu bapa merupakan individu yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan anak mereka dan ibu bapa sewajarnya mengetahui setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. Seterusnya, saudari panel kedua, apakah langkah signifikan sewajarnya diambil bagi menangani masalah pergaulan bebas? Silakan saudari. Langkah konkret yang perlu diambil untuk mengatasi gejala yang semakin menular ini adalah dengan memilih rakan sebaya yang baik. Telah menceritakan kepada kami, Abu Burdah bin Abdullah berkata, "Aku mendengar Abu Burdah bin Abu Musa dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang bersahabat dengan orang soleh dan orang buruk perangai seperti penjual minyak wangi dan tukang kimpal besi. Pasti engkau akan dapat bauan wangi dari penjual minyak wangi sama ada membeli atau tidak. Sedangkan dari tukang besi, kamu akan merasa bahang atau kainmu, atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap." Hadis riwayat Bukhari. Daripada hadis yang dinyatakan sebentar tadi, jelas sekali bahawa rakan sebaya memainkan peranan yang signifikan sama ada membentuk seseorang itu menjadi lebih baik ataupun sebaliknya. Dalam hal ini, remaja seharusnya bijak memilih rakan sebaya supaya tidak mudah dipengaruhi minda, terutamanya dalam aspek sosial. Tanpa kita sedari, sedikit sebanyak telah menyumbang ke arah pembentukan watan yang berwawasan untuk menjadi pemimpin negara pada masa akan datang. Peranan remaja amatlah vital bagi menentukan masa hadapan sesebuah negara itu. Oleh itu, pemilihan rakan sebaya yang baik seharusnya dititikberatkan agar gejala pergaulan bebas yang mampu merosakkan remaja ini dapat dibendung dan dikawal sebelum melarat dengan lebih parah. Terima kasih.
Bijak sungguh saudari panel kita berhujah. Benarlah segala yang diperkatakan sebentar tadi. Kita seharusnya bijak dalam memilih rakan pendamping yang dapat membimbing kita ke arah kebaikan dan mencari keredaan Allah. Baiklah, bagaimana pula dalam hal media sosial? Bagaimana kita hendak mengatasi punca tersebar ini bagaimana kita hendak mengatasi punca tersebar ini yang menjadi isu pergaulan bebas ini semakin melarat dalam kalangan masyarakat. Mari kita dengar semula daripada saudari Atika. Bagi mengatasi masalah ini, kita seharusnya bijak mengawal penggunaan media sosial kita, terutama sekali dalam kalangan remaja di mana mereka mudah terpengaruh dengan teknologi canggih ini. Seperti yang kita semua tahu, sosial media membawa banyak manfaat kepada manusia, terutamanya di era globalisasi ini. Namun, penggunaan yang melampau dan salah guna boleh menyebabkan seseorang Muslim atau Muslimah hanyut dan terjadinya masalah pergaulan bebas ini. Sebagai contoh, lelaki dan perempuan boleh berchatting di media sosial seperti WhatsApp sehingga larut malam mengenai perkara yang tidak berfaedah atau OTP yang membawa maksud on the phone di mana remaja gemar berbual di talian berjam-jam lamanya tanpa hala tuju. Jelas ini menunjukkan bahawa remaja seharusnya mengawal penggunaan media sosial harian mereka untuk mengatasi isu ikhtilat dalam kalangan Muslim. Ya, terima kasih saudari atas kesan yang telah disampaikan tadi. Apa yang dikatakan tadi, jika pergaulan bebas ini tidak dibendung, juga boleh mewujudkan suasana yang tidak harmoni di mana berlakunya banyak pembuangan bayi haram dan sebagainya yang sekaligus merosakkan imej negara kita di mata dunia. Bukan itu sahaja, penyakit berjangkit yang juga akan menular dalam kalangan rakyat seperti HIV dan AIDS. Terima kasih diucapkan kepada saudari atas penerangan sebentar tadi. Demikianlah perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang isu pergaulan bebas dalam kalangan remaja pada hari ini. Menunding jari menyalahkan satu-satu pihak memanglah mudah, tetapi menyelesaikan gejala ini bukanlah semudah kita berbicara. Oleh itu, banyak langkah yang boleh diimplementasikan agar pergaulan bebas dalam kalangan remaja dapat ditangani. Kita tidak seharusnya mengharapkan usaha satu pihak sahaja, tetapi perlu berganding bahu ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Dengan berkat daya usaha yang gigih, insya-Allah kita dapat melahirkan generasi remaja yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di persada dunia agar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayu dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum kita pada hari ini. Tuai padi antara nampak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Andai kata terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya dari kekhilafan diri kami sendiri. Saya akhiri forum remaja kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.